Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni sama-sama untuk kita berada di rumah masing-masing, namun kita berada di dalam majlis ilmu yang penuh barakah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga Allah ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula daurah sifat 20 kita, iaitulah pada membincangkan tentang jenis-jenis hukum. Baik, jadi bila kata kita nak membincangkan tentang jenis-jenis hukum, jenis-jenis hukum apakah yang perlu kita bahaskan pada malam ni? Iaitulah yang pertamanya kita kena membahaskan tentang hukum syarak. Kemudian kita nak bahas pula tentang hukum adat, dan juga kita nak bahas tentang hukum akal. Tetapi topik utama kita pada membicarakan tentang hukum ini iaitulah nak membicarakan tentang hukum akal. Itu topik utama dia dalam perbahasan ilmu tauhid. Cuma kita nak bincang juga tentang pengertian hukum syarak dan juga hukum adat. Supaya apa? Supaya kita dapat membezakan di antara jenis-jenis hukum tersebut. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Kita bimbang, takut kita tersalah dalam menghukumkan sesuatu perkara. Sebab kadang-kadang setengah orang dia celaru, rasa keliru dengan hukum hakam Islam. Disebabkan apa? Disebabkan tidak memahami akan jenis-jenis hukum. Baik, jadi insya-Allah yang pertama sekali iaitulah kita nak membahaskan tentang hukum syarak. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum syarak? Bila kata hukum syarak ni apa dia? Iaitulah dalam bahasa Arabnya disebut khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Maksud dia khitabullah. Apa maksud khitabullah? Iaitulah kalam Allah. Bila sebut kata hukum syarak, iaitulah kalam Allah yang bersangkut paut ataupun yang berkait dengan setiap perbuatan mukallaf. Yang bersangkut paut ataupun yang berkait dengan setiap perbuatan mukallaf, itu adalah hukum syarak. Jadi bila sebut kata khitabullah, iaitulah kalam Allah. Yang mana satu yang kata kalam Allah, iaitulah 5 bahagi. 5 hukum, yang mana iaitu yang pertamanya wajib, dan yang keduanya sunat, dan yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, dan yang kelimanya harus. Maka kelima-lima hukum ini, yang inilah yang dinamakan sebagai hukum syarak. Inilah yang dinamakan sebagai hukum syarak. Baik, jadi yang mana kelima-lima hukum ini, kita kena faham yang mana kelima-lima hukum syarak ini, iaitulah wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Itu dia bergantung ataupun dia berkait, bersangkut paut dengan apa? Dengan perbuatan mukallaf. Siapa dia mukallaf? Seperti mana yang disebutkan pada daurah kita. Yang pertama, bila sebut kata mukallaf, iaitu mereka yang dibebankan dengan hukum-hukum taklifiyah.
Mana dia hukum-hukum taklifiyah, iaitulah wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Jadi orang yang dibebankan dengan hukum taklifiyah maka dinamakan sebagai mukallaf. Bila kata mukallaf, mesti cukup 4 syarat. Yang pertamanya aqil, iaitulah berakal. Yang kedua baligh, iaitu cukup umur. Yang ketiga salimul hawas, sejahtera panca indera, iaitu dia boleh mendengar dan dia boleh melihat. Dan yang keempatnya bulughud dakwah, iaitulah sampai seru dakwah. Jadi yang mana mereka yang cukup 4 syarat ini, maka segala apa yang mereka lakukan itu mestilah berkait, mestilah semuanya itu berkait dengan hukum belaka. Tak boleh lari daripada hukum. Hukum apa? Hukum syarak. Maka sebab itulah hukum syarak itu dia hanya bersangkut paut, dia hanya berkait dengan perbuatan mukallaf sahaja. Baik. Jadi bila kita lihat pada ta'rif ini, kita lihat pada ta'rif ini, maka sebab itulah waktu kami mengaji dengan tuan guru kami dulu, Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Sid dulu, rahimahullah ta'ala, menyebutkan bila kata hukum syarak ini dia berkait dengan perbuatan mukallaf, maka sebab itulah dia buat kesimpulan, beliau buat kesimpulan, kata apa? Iaitulah babi itu tidak haram. Sebab itulah dia kata arak itu tidak haram. Jadi bila kami dengar ni dulu ni duduk mengaji tahun 90-an dulu, bila dengar lah Tuan Guru kata macam tu, kami pun pelik Sebab apa? Siapa pula Tuan Guru kata arak tak haram, siapa pula kata babi tak haram pula. Jadi rasa pelik. Kemudian Tuan Guru kami kata bila tengok pada hukum ni balik, pada ta'rif hukum syarak, yang mana hukum syarak itu dia hanya berkait dengan perbuatan mukallaf. Maka sebab itulah pasal apa Tuan Guru kami kata arak tu tak haram. Sebab bila kata arak itu tidak haram, haram itu bukan duduk pada arak. Kita kena faham. Arak haram itu bukan duduk pada arak, tapi haram duduk pada apa? Haram dia duduk pada perbuatan mukallaf yang meminum arak. Perbuatan meminum arak baru kata haram. Haram duduk tang mana? Duduk tang perbuatan. Haram bukan duduk di arak tu sendiri. Kita kena faham. Sebab apa? Sebab kadang-kadang setengah orang dia salah meletakkan hukum bukan pada tempat dia. Jangan salah letak hukum. Hukum syarak dia hanya berkait dengan perbuatan. Hukum syarak dia tidak duduk pada minuman arak. Hukum syarak dia tak duduk pada binatang. Tapi hukum syarak duduk pada perbuatan. Maka sebab itulah Tuan Guru kami kata dulu, kalau kata arak tu haram, maknanya haram tu duduk di arak tu, maka nanti akhirat kelak ambil botol arak tu tengalung masuklah api neraka. Sebab apa? Sebab haram. Maka sebab itulah kita kena faham, bila kata sebut kata hukum syarak ini, iaitulah yang berkait, yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Maka sebab itulah kita jangan salah letakkan hukum bukan pada tempat dia. Maka sebab itulah hukum dia hanya ada perbuatan sahaja, bukan pada benda ataupun minuman ataupun binatang. Begitu juga kalau kata babi pun, adakah hukum haram tu duduk tang babi tu? Tak, hukum haram bukan duduk kat babi tu, tapi hukum haram duduk pada perbuatan mukallaf yang memakan babi. Perbuatan apa? Perbuatan memakan babi itu. Hukum tu duduk tang tu. Hukum syarak duduk di situ, duduk pada perbuatan, bukan duduk pada diri babi itu. Baik. Jadi bila kata macam tu,
Adakah kita nak buat kesimpulan kata arak tu tak haram? Kita nak buat kesimpulan kata babi tu tak haram? Tak. Tetap kita kata arak itu haram. Tetap kita kata babi itu pun haram. Cuma yang saya jelaskan di sini supaya jangan kita salah letak hukum bukan pada tempatnya. Memang kalau kita cakap mudahnya kita kata arak itu haram. Tapi haram apa? Kita kena faham. Haram apa? Iaitulah haram minum. Kalau kata babi itu haram tak? Ya, babi itu haram. Tapi kita kena faham haram apa? Haram makan. Bukannya haram duduk pada binatang. Haram tidak duduk pada minuman. Boleh faham, no? Baik. Kemudian pula, bila kita kata hukum syarak itu iaitulah kalam Allah, yang mana satu yang kata kalam Allah iaitulah yang 5. Yang pertamanya wajib, dan yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, dan yang kelimanya harus. Baik. Pasal apa kata kelima-lima hukum ni dikatakan sebagai kalam Allah? Pasal apa kata kalam Allah? Sebab kalau kita belajar pada ilmu usulul fiqh, kita belajar ilmu usul fiqh, iaitulah bagaimana kaedah nak mengistinbatkan hukum di dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak keluarkan hukum di dalam Al-Quran. Maka sebab itulah kalau kata hukum wajib ni, kita nak buat keluar hukum wajib di dalam Al-Quran, iaitulah ulama menyatakan bahawasanya kaedah dia al-amru lil wujub. Kata perintah itu menunjukkan kewajiban. Mana dia yang kata perintah? Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Bila kata dirikanlah, aqim, dirikanlah, itu kata perintah. Bila kata perintah, ulama kata al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka sebab itulah dikatakan wajib, hukum wajib itu sebagai khitabullah, iaitulah kalam Allah. Begitulah dengan hukum-hukum yang lain pun dia ada kaedah-kaedah dia, yang boleh jadi sunat, yang boleh jadi hukum dia haram, yang boleh jadi makruh, yang boleh keluar harus. Sebab apa? Sebab dia ada kaedah dia. Ulama buat siap dah untuk kita. Kira kita ni cedok ambil saja. Kita ni ngaji saja, tak gaduh duk fikir dah macam mana nak keluarkan hukum daripada Al-Quran. Ulama dah buat keluar siap-siap dia. Maka sebab itulah bila kata hukum ni, hukum syarak yang 5 ni dikatakan sebagai khitabullah, iaitulah kalam Allah. Baik, jadi mana dia? Iaitu wajib. Baik, kita nak faham dulu apa maksud wajib. Wajib pada syarak ni apa maksud dia? Baik, jadi bila sebut wajib pada syarak ni, ulama kata apa? Talabul fi'li talaban jaziman. Apa maksud talabul fi'li? Tuntut buat. Tuntut buat. Siapa yang tuntut? Allah Ta'ala tuntut, suruh kita buat. Talaban jaziman, akan sebagai tuntutan yang putus. Putus ni macam mana? Nak abang kata mesti kena buat. Tu maksud kata wajib pada syarak. Kalau orang tanya wajib pada syarak ni apa dia? Iaitulah tuntutan daripada Allah ke atas kita untuk mesti kena laksanakan, mesti melaksanakannya. Yang kata mesti ni sampai tahap macam mana? Sekira-kira ulama kata apa? Ma yuthabu ala fi'lihi. Kalau orang buat dapat pahala, tetapi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau hang tinggal berdosa. Kalau tinggal berdosa. Tu yang kata mesti tu. Yang kata mesti kena buat tu, sekira-kira ma yusabu ala fi'lihi. Kalau hang buat tu dapat pahala, tapi kalau hang tinggal
memang dosa. Tu yang kata wajib pada syarak. Sebagai contoh, solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Begitulah juga dengan puasa di bulan Ramadan, yang mana semua tu bila kata hukumnya adalah wajib. Bila kata wajib ni macam mana? Iaitulah Allah Ta'ala tuntut suruh kita mesti kena buat. Sekira-kira kalau hang buat dapat pahala, tapi kalau hang tinggal berdosa. Baik. Kemudian hukum yang kedua pula daripada hukum-hukum syarak, iaitulah sunat. Apa maksud sunat? Yang kata sunat ni apa dia? Ya, baik. Ulama kata talabul fi'li, tuntut buat juga. Sama dengan wajib lah. Wajib pun tuntut suruh buat ke. Kalau sunat, sunat pun Allah Ta'ala tuntut suruh kita buat juga. Tapi apa beza dengan wajib? Kalau kata wajib, talaban jaziman, iaitulah mesti kena buat. Tapi kalau kata sunat, talaban ghairu jazimin, iaitulah yang mana tak semestinya hang kena buat. Dia bukanlah sebagai tuntutan yang putus. Allah Ta'ala tuntut suruh buat, tapi bukanlah satu tuntutan yang putus, iaitulah mesti hang kena buat. Yang kata bukan mesti tu macam mana? Sekira-kira ma yusabu ala fi'lihi. Kalau hang buat juga Allah Ta'ala bagi pahala. Tetapi kalau hang tinggal, berdosa ke tak? Tak. Kalau hang tinggal tak berdosa. Walaupun tak berdosa, ulama kata apa? Tetapi rugi. Tetapi rugi kalau tinggal. Pasal apa yang kata rugi? Sebab perkara-perkara yang sunat itu ialah merupakan tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata sunat ni, yang kata hukum sunat ni, hak ni tawaran Tuhan. Allah Ta'ala nak bagi bonus kat kita lebih. Kalau kita banyak mengamalkan perkara-perkara yang sunat, yang mana kalau hang tambah buat dapat pahala. Tapi kalau hang tinggal tak berdosa. Tinggal tak berdosa. Seperti mana yang saya maklumkan, bahawasanya bila kata sunat ni, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya sunat yang dituntut, dan yang keduanya sunat yang tidak dituntut. Sunat yang dituntut macam mana? Iaitulah kalau hang buat dapat pahala. Tinggal berdosa ke tak? Tak, tinggal tak berdosa, tetapi makruh. Apa dia makruh? Allah benci. Allah Ta'ala tak suka kalau kita tinggal. Bila kata tak suka, bermakna apa? Bermakna kita kena berusaha juga untuk melaksanakan perkara yang sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tapi kalau kata sunat yang tak dituntut, buat dapat pahala, tapi tinggal berdosa ke tak? Tak, tinggal pun tak berdosa. Walaupun tak berdosa, tetapi tak sampai jatuh hukum makruh. Walaupun tak sampai jatuh hukum makruh, kalau hang tak buat juga tetap rugi, tetap dapat kerugian juga. Sebab apa? Sebab seperti mana yang kita maklum, itu ialah tawaran Allah. Allah Ta'ala nak bagi bonus kat kita. Sebab itulah peliknya kita ni, kita ni manusia yang pelik. Allah Ta'ala tengok kita pun pelik. Sebab apa? Sebab kita ni kalau kata bonus dunia ni, kita terapa nak sangat-sangat. Kadang-kadang walaupun bonus itu 10,000, 20,000 sekalipun, tetap tidak menyamai dengan bonus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu pahala, Allah Ta'ala nak bagi bonus satu pahala saja, dia takkan menyamai dengan apa? Menyamai dengan seluruh harta di dunia ni pun takkan sama. Nak banding dengan seluruh harta di dunia ni tak boleh, tak sama. Sebab apa? Sebab harta di dunia ni, hang mailah harta hang satu dunia sekalipun, tetap tidak membawa harta tu sampai ke dalam kubur. Tidak sama sekali. Tetapi bila kata satu pahala daripada Allah, itu kekal sampai akhirat.
Sebab itulah kita bermuhasabah diri kita. Bila kata perkara-perkara yang sunat ini, kita kena usahalah untuk melakukannya. Walaupun kadang-kadang kita tak mampu nak buat semua. Ya, memang betul. Walaupun tidak mampu untuk melaksanakan keseluruhannya, tetapi jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, tapi jangan tinggal semua. Bahkan kita mula dengan sikit-sikit. Jangan terus mendadak. Sebab apa? Sebab bila terus mendadak, lama-lama dia akan jadi bosan. Dia akan jadi cemuih pula. Bila cemuih, dia berhenti terus. Maka sebab itu perkara yang sunat, sebagai contoh, kita nak puasa sunat ke, kita nak baca Quran, kita nak zikir ke, kita mulakan dengan sikit. Tetapi kalau kata benda yang wajib, yang tu tak boleh sikit-sikit. Benda wajib tak boleh sikit-sikit. Sebagai contoh, menutup aurat. Kalau orang perempuan dia nak tutup aurat, nak pakai tudung, dia tutup sikit. Main sebulan dia pakai scarf dulu, kemudian barulah dia ni orang kata tutup sikit. Lagi dah setahun orang baru dia tutup labuh sikit. Dah. Yang tu tak boleh dilakukan secara sedikit demi sedikit. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara yang wajib. Bila kata wajib, kena tutup keseluruhannya serta merta. Melainkan dengan perkara yang sunat. Kalau kata sunat, tak apa, kita mula dengan sikit-sikit. Mula dengan sikit-sikit. Tapi benda yang wajib, tak boleh. Begitu juga kalau orang tu dia tak pernah semayang. Dia nak mula sikit-sikit. Aku nak semayang maghrib dululah. Baru aku nak semayang asar pula. Dan setahun baru nak semayang zuhur pula. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab bila kata benda yang wajib, kena dilakukan secara drastik dengan serta-merta. Baik. Kemudian yang ketiga pula, iaitulah haram. Apa maksud haram? Haram pada syarak ini iaitulah talabut tarki talaban jaziman. Tuntut tinggal. Beza tak dengan hak wajib dengan yang sunat? Beza. Kalau wajib sunat talabul fi'li, kalau kata sunat pun talabul fi'li, tuntut buat. Tapi maitang haram talabut tarki, tuntut tinggal. Siapa yang tuntut suruh tinggal? Allah yang tuntut suruh kita tinggal. Tetapi tuntut tinggal ni macam mana? Talaban ghairu jazimin. Talaban jaziman. Iaitulah sebagai tuntutan yang putus, yakni mesti kena tinggal. Itu kata haram. Haram ni Allah Ta'ala tuntut suruh tinggal akan tuntutan yang putus, iaitu mesti kena tinggal. Mesti kena tinggal ni macam mana? Sekira-kira ma yusabu ala tarkihi. Kalau hang tinggal perkara yang haram itu dapat pahala. Hang tinggal perkara yang haram itu dapat pahala. Tetapi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau hang buat juga berdosa. Buat juga dosa. Tetapi kalau hang tinggal dapat pahala. Tapi tinggal macam mana? Tinggal itu yang penting ikhlas kerana Allah. Itu syarat dia. Syarat yang kata dapat pahala tinggal maksiat itu sekiranya dia meninggalkan perkara itu ikhlas kerana Allah. Kalau dia tinggal kerana musibah yang berlaku ke atas dia, sebagai contoh, orang tanya dia, hang tak mencuri dah ke? Aku tak mau dah, aku itu kena masuk penjara. Aku masuk penjara, aku tak mau, aku serik dah, aku nak tinggal. Adakah bila ditinggalkan perkara itu mendapat pahala? Dah, tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan maksiat tersebut bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita kena faham yang tu. Baik. Kemudian pula yang keempat, iaitulah makruh. Apa maksud makruh? Makruh ni asal daripada kalimah apa? Kariha. Kariha maksud dia benci. Kalau kata makruh, makruh itu benda yang dibenci. Dia isim maf'ul. Makruh, benda yang dibenci. Siapa yang benci?
Allah yang benci, Allah yang tak suka, Allah yang tak gemar. Allah Ta'ala tak suka benda-benda yang makruh, benda yang dibenci. Maka sebab itu ulama menyatakan apa pengertian makruh. Makruh itu iaitulah talabut tarki juga, tuntut tinggal. Sama dengan haram juga. Haram ni talabut tarki, tuntut tinggal. Tapi kalau makruh pun tuntut tinggal juga. Allah Ta'ala tuntut suruh kita tinggal juga. Jangan kita anggap kata makruh ni tak apa, hang buat tak apa. Tak. Tuhan tuntut juga suruh kita tinggal. Tetapi beza dengan haram. Kalau haram talaban jaziman, iaitulah mesti yang kena tinggal. Tetapi kalau kata makruh, talaban ghairu jazimin, bukanlah satu tuntutan yang putus, yakni yang mesti yang kena tinggal. Sekira-kira dia macam mana? Yang kata buat kalau tinggal dapat pahala, tapi kalau buat tak berdosa. Buat tak berdosa. Bila kita buat tak berdosa tu macam mana? Sekira-kira ma yusabu ala tarkihi. Kalau hang buat dapat pahala. Kalau hang buat kalau hang tinggal dapat pahala, tapi tinggal itu kerana apa? Kerana Allah. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, tetapi tidak disiksa kalau hang melakukannya. Kalau buat juga dia orang kata apa? Kalau buat juga tak berdosa. Tetapi walaupun tak berdosa, namun Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak gemar. Sebab itu ulama kata, bila kata benda-benda yang makruh ini adalah merupakan amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makruh ni benda amaran Tuhan. Kalau kata sunat tadi tawaran Tuhan. Makruh amaran. Walaupun benda tu tak berdosa lagi, tapi Tuhan bagi amaran. Bagai contohlah, kalau kita tengok ada seorang budak, budak kecil duk berlari, duk miti ikut tepi longkang. Kita kata apa? Jangan duk pergi berlari tang tu, sekali takut hang jatuh masuk longkang ni macam mana? Jatuh masuk longkang ni macam mana? Waktu tu budak tu jatuh masuk longkang tak lagi? Tak lagi pun. Tetapi kita hanya bagi amaran. Amaran supaya apa? Supaya jangan duk pergi lari tang tu. Suruh jangan. Allah Ta'ala pun suruh jangan gitu lah. Jangan buat benda yang makruh. Sebab apa? Sebab bimbang kalau hang rajin buat benda yang makruh, takut lalah kali junam masuk dalam perkara yang haram. Maka sebab itulah kaedah dia. Kaedah untuk kita nak meninggalkan perkara yang haram, iaitulah dengan cara kita berusaha meninggalkan perkara yang makruh. Sebab makruh ni dia sipi-sipi lagi ya. Sipi-sipi lagi ya nak masuk ke haram. Cuma dia tak masuk lagi. Bila sipi-sipi ni pun Tuhan tak bagi dah. Allah Ta'ala tak bagi dah hak sipi-sipi pun. Walaupun hang buat juga tak berdosa, ya memang tak berdosa, tapi Allah Ta'ala tak bagi dah. Jangan cuba duk buat dah. Sebab apa? Sebab kalau hang rajin buat benda makruh, lalah kali hang akan junam juga pada melakukan yang haram. Tu dia punya kegunaan hukum makruh. Kadang-kadang kita duk nampak makruh ni perkara yang biasa. Hakikatnya benda yang makruh ni benda yang Allah Ta'ala tak suka, iaitulah amaran Allah supaya kita jangan duk terlibat sangat dengan perkara-perkara yang makruh, bimbang takut terjunam masuk ke dalam perkara yang haram. Baik, kemudian yang kelimanya iaitulah harus. Apa maksud harus pada syarak? Iaitulah yang mana kalau kata kita buat pun, buat ke, tinggal ke, dia tak memberi pahala dan dia tak memberi dosa. Pahala pun tak, dosa pun tak. Bila kata pahala pun tak, dosa pun tak, sebagai contoh apa dia? Makan. Hang nak makan? Ikut sukalah. Hang nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Hang nak tidur? Ikut suka hang lah. Hang nak tidur pun tak apa, hang tak mau tidur pun tak apa. Adakah bila dia tidur tu jatuh hukum haram? Tak. Adakah dapat pahala? Tak juga. Kalau dia tak mau tidur dapat pahala ke tak? Tak juga. Itu dosa dapat ke tak? Dosa pun tak dapat juga. Tu yang kata perkara yang harus.
Bila kata benda yang harus ini, pahala pun tak dapat, dosa pun tak. Dosa memang kita tak mau. Tetapi bagi orang-orang yang saleh, mereka yang saleh, kalau boleh mereka tak mau jadikan benda yang harus itu, benda yang mereka lakukan itu sia-sia. Sebab apa? Sebab benda yang harus ni, seolah-olah bila kita faham benda yang harus ni, buat tak pahala apa pun tak ada. Sia-sia ke dah? Oh, sia-sia. Bila kata sia-sia, maka sebab itulah orang yang rajin buat amal soleh, dia kalau boleh tak mau jadikan setiap perbuatan dalam hidupnya itu jadi sia-sia. Jadi dia nak buat macam mana? Nak buat macam mana nak bagi tidur dia tu pun dia boleh pahala juga. Macam mana dia nak jadikan dia makan pun boleh pahala juga. Macam mana dia nak jadikan minum pun boleh pahala juga. Sebab itulah Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Bergantung kepada niat. Bila kata kita tidur, tidur tu dengan niat apa? Dengan niat untuk kita nak merehatkan badan kita, supaya kita boleh bangun pada keesokan paginya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak rehat badan supaya nanti nak bangkit ibadah rasa cergas. Bila dia niat macam tu, maka tidurnya itu mendapat pahala. Bayangkan kalau dia tidur pukul 10, dia bangkit pukul 3, maka selama mana dia tidur itulah pahalanya tidak putus-putus Allah Ta'ala bagi kat dia. Sebab itulah kita ni kena cerdik. Macam mana kita nak jadikan benda yang harus itu memberi manfaat akhirat untuk kita, iaitulah mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah dengan cara apa? Dengan cara kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita makan, begitu juga kita minum. Asal kita makan minum tu hukum dia harus. Nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Tetapi bila kita niat, kita niat yang mana nak makan itu dengan tujuan nak bagi tenaga untuk kita boleh buat amal soleh, maka kita makan itu juga beroleh pahala. Dia jadi sunat balik. Dia jadi hukumnya adalah sunat, dapat pahala. Sebab tu orang yang rajin buat amal soleh, dalam tempoh 24 jam tu semua malaikat tulis pahala saja. Malaikat tulis pahala saja. Malaikat tak tulis dosa. Yang kerja tulis maksudnya duk relax. Tapi duk relax ni bukan kata dia ni duk relax, maknanya kalau boleh dia nak duk relax, dia tak mau tulis dosa. Tapi bila dah buat dosa juga, dia akan tulis. Maka sebab itulah kita ni, benda-benda yang harus, jangan jadikan benda tu sia-sia. Maka kita kena cuba berusaha untuk jadikan perkara yang harus itu perkara yang bermanfaat, yang memberi pahala untuk akhirat. Baik, habis dah kelima-lima hukum tu kita dah jelas. Kemudian pula kita masuk pula pada membahaskan tentang hukum adat pula. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum adat? Jadi bila sebut kata hukum adat ni apa dia? Iaitulah hukum yang diputuskan berdasarkan kepada kebiasaan berlaku. Itu yang kata hukum adat. Tadi selesai dah, kita dah bincang tentang hukum syarak. Yang kedua kita nak bincang tentang hukum adat. Bila sebut kata hukum adat, benda yang biasa berlaku. Adat ni benda yang kebiasaan berlaku. Sekurang-kurang kebiasaan yang berlaku secara berulang-ulang tu, sekurang-kurangnya berapa kali ulang? 2 kali ulang. Kali pertama jadi macam tu, kali kedua pun jadi macam tu juga. Kali ketiga tak jadi macam tu dah. Itu pun dah dikira sebagai adat. Itu pun dah dikira sebagai kebiasaan. Sebab apa? Sebab disebutkan sekurang-kurangnya berlaku pengulangan yang sama itu dua kali. Baik. Jadi bila kata hukum adat, iaitulah hukum yang diputuskan berdasarkan kebiasaan berlaku. Tu pun nak cerita juga ke? Ya, kena cerita.
Sebagai contoh apa? Sebagai contoh apabila mandi. Bila kata mandi, hukum adat dia basah ke tak? Ya, basah. Nah, bila kata mandi, adat dia memang basah. Kalau kata makan banyak, adat dia apa dia? Kenyang. Itu yang kata hukum adat. Bila kata mandi, mesti basah punya. Bila kata apa, makan banyak, memang kenyang punya. Kalau kita bakar sampah, memang hangui punya. Itu yang kata adat. Itu yang kata hukum adat. Nampak macam remeh. Nampak macam tajuk ni macam remeh, tetapi hakikatnya, ingat abang, hakikatnya siapa yang tidak mengenal akan hukum adat ni, sampai tahap yang pertama sekali dia jatuh hukum fasik. Apa dia fasik? Dosa besar. Dan yang kedua, sampai satu tahap dia akan jatuh sebagai kafir. Apa dia kafir? Iaitu terkeluar daripada agama Islam. Terkeluar daripada agama Islam. Apa? Tak kenal hukum adat. Walaupun nampak remeh, tetapi hakikatnya cukup penting. Cukup orang kata apa, paling utama kita kena tahu. Sebab kita tak mau jatuh fasik dalam keadaan kita tak sedar. Kita tak mau kita jatuh kafir dalam hal keadaan kita tak sedar. Sebab apa? Sebab kita tidak mengenal akan hukum adat. Baik, macam mana yang kata boleh jatuh fasik, macam mana yang boleh jatuh sampai hukum kafir, kita akan tengok sekali. Baik. Kemudian pula, bila kita faham bahawasanya hukum adat itu iaitulah hukum yang diputuskan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka sebab itulah dalam hukum adat itu ulama bahagikan kepada berapa? Ulama bahagikan kepada 3. Ulama bahagi kepada 3. Yang pertamanya wajib pada adat. Itu yang pertama. Yang pertama wajib pada adat. Yang kedua mustahil pada adat. Dan yang ketiga harus pada adat. Baik, apa maksud wajib pada adat? Ni kita nak tahu pula, wajib pada adat tu macam mana? Wajib pada adat seperti apa? Contoh dia. Contoh dia, kalau kata makan banyak, apa hukum dia? Wajib ke kenyang? Kalau makan banyak, mesti kenyang punya. Bila kata mesti kenyang, maknanya wajib kenyang. Kalau kata mandi, mesti basah dah? Mesti dah. Kalau kata mandi, bila kata mandi mesti basah. Bila kata mesti basah, maknanya wajib pada adat. Itu yang kata wajib pada adat. Maknanya benda tu mesti berlaku. Tapi mesti berlaku itu, mesti itu pada apa? Itu kita nak tahu. Mesti berlaku tu pada apa? Mesti berlaku pada kebiasaan. Bukannya mesti berlaku itu pada akal. Itu kita nak kena faham. Jangan kita faham mesti itu mesti pada akal kita. Akalku mesti punya lah. Akalku kata mesti punya lah. Kalau kata mandi mesti basah punya. Itu bukan mesti pada akal. Itu hanya mesti pada kebiasaan sahaja. Pada adatnya sahaja. Baik. Kemudian yang kedua pula, yang keduanya iaitulah mustahil pada adat. Hukum yang kedua, mustahil pada adat. Apa maksud mustahil pada adat? Sebagai contoh, kalau kata makan banyak tapi tak kenyang-kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang-kenyang pun. Itu mustahil. Sebab kata mustahil, pasal bila kata makan banyak, kita kata mesti kenyang. Makan banyak mesti kenyang. Tapi kalau benda tu berlawanan, makan banyak tak kenyang-kenyang, itu mustahil. Begitu juga kalau kata mandi basah. Bila kata mandi wajib basah. Kalau kata mandi tak basah, mandi tak basah mustahil lah. Tapi mustahil pada apa?
kita kena faham, iaitulah mustahil pada adat, iaitulah mustahil pada kebiasaan, bukannya mustahil pada akal. Itu salah. Siapa kata benda tu mustahil pada akal, yang tu yang kata boleh jatuh fasik. Boleh jatuh hukum dosa besar. Pasal apa kata boleh jatuh hukum dosa besar? Sebab dia menafikan perkara itu pada akalnya, bukan dia menafikan pada kebiasaan yang berlaku. Sebagai contoh, kalau orang bagi tahu kat kita, hantarlah tadi kan aku bakar sampah, api menyala-nyala. Lepas tu duduk dalam 5 minit, nak tengok tak terbakar pun sampah tu, tak hangus pun sampah tu. Pelik sungguh. Kemudian kita dengar tu, kita kata tak logik, tak masuk akal. Pasal apa? Mana ada bila bakar sampah tu tak hangus pun. Tak logik. Bila kata tak logik itu, seolah-olah dia menafikan perkara itu dengan akal. Seolah-olah benda tu mustahil pada akal dia. Bila kata mustahil pada akal, dia tak boleh terima dengan akalnya, maka jatuh hukum fasik, dosa besar. Pasal apa yang boleh jatuh hukum fasik, iaitu dosa besar? Sebab seolah-olah macam dia menafikan mukjizat para rasul. Itu yang kata jatuh dosa besar tu. Sebab apa? Sebab seolah-olah, bukan kata nafi sungguh tak, seolah-olah macam dia menafikan mukjizat para rasul. Sebab apa? Sebab mukjizat para rasul itu semuanya adalah perkara yang mustahil pada adat. Semua benda itu mustahil pada adat. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, yang dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang besar. Adakah pada ketika itu Nabi Ibrahim, tubuh badan Nabi Ibrahim itu hangus ke tak? Tak hangus sikit pun. Jadi adakah kita nak kata benda itu mustahil pada akal kita? Tidak mustahil pada akal. Sebab apa? Sebab kalau ikut pada hukum akal kita, benda itu adalah harus. Boleh Allah Ta'ala nak hanguskan, boleh Allah Ta'ala nak jadikan api itu tak jadi hangus. Boleh. Maka sebab itu kita kena pandai beza. Jangan kita salah hukum, kata benda yang mustahil dan itu kita kata sebagai mustahil pada akal. Sebab apa? Sebab kalau kita menafikan dengan akal kita, maka kita jatuh hukum fasik. Sebab apa? Sebab seolah-olah macam kita menafikan mukjizat para rasul. Sebab apa? Sebab mukjizat para rasul itu semuanya perkara yang menyalahi pada adat. Semua perkara yang menyalahi pada adat, tetapi pada akal harus, iaitu boleh diterima. Sebab kata apa? Sebab apa boleh diterima? Sebab Allah Ta'ala boleh nak jadikan api itu menghanguskan, ataupun Allah Ta'ala nak jadikan api itu sejuk, tidak menghanguskan. Boleh? Sebab tu kita kena bagi reti, kena faham dalam kita nak meletakkan hukum. Bimbang takut jatuh fasik dalam hal keadaan kita tak sedar. Baik. Kemudian pula dia boleh jatuh hukum kafir pula. Sekiranya macam mana? Yang kata boleh jatuh hukum kafir sekiranya dia menafikan terus mukjizat para rasul. Kalau dia menafikan terus mukjizat para rasul, itu baru jatuh hukum kafir. Tetapi dia tak menafikan mukjizat para rasul, cuma benda yang berlaku tu benda yang mustahil itu. Sebagai contoh, api tak membakar, air tak basah, mandi tak basah. Dia duk kata tak logik lah, tak boleh terima akal lah. Macam mana mandi tak basah? Tu yang kata jatuh hukum fasik tu, jatuh dosa besar. Sebab apa? Sebab seolah-olah. Tu yang kata tu,
seolah-olah macam dia menafikan mukjizat para rasul. Padahal dia tak nafikan pun, cuma seolah-olah saja. Walaupun seolah-olah pun dah jatuh fasik, dosa besar. Ni kita tak mahu. Sebab tu bila kita jahil dengan ilmu, kita tak sedar bahawasanya kita masuk dalam perkara-perkara yang fasik, perkara yang bawa kepada dosa besar dalam hal keadaan kita tak sedar. Bila tak sedar kita buat dosa, agak-agak kita nak bertaubat dah. Kita tak taubat. Pasal apa kita tak taubat? Pasal kita tak tahu pun kata benda yang kita buat tu adalah dosa. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita nak mengetahui benda itu dosa ataupun tidak, itu semua dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu, baru kita tahu yang mana satu dosa, yang mana satu pahala. Bila kita terbuat dosa, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak tahu kata yang tu dosa, agak-agak kita dah bertaubat tak? Tak taubat pun. Bila tak taubat, maka sebab itulah kita bimbang. Kita bimbang, takut kita jatuh fasik dalam hal keadaan kita tidak sedar. Kemudian pula, kemudian yang ketiganya iaitulah harus pada adat. Apa maksud harus pada adat? Sebagai contohnya, bila kata makan banyak, bila kata makan banyak ataupun makan sikit, kadang-kadang makan banyak baru kenyang. Kadang-kadang seseorang itu makan sikit pun dah kenyang. Kadang-kadang makan 3 suap pun dah kenyang dah. Itu termasuk di dalam perkara yang harus pada adat. Jadi hakikatnya, bila kata wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat, ketiga-tiga hukum ini dia termasuk di dalam perkara yang harus pada akal. Dia termasuk di dalam perkara yang harus pada akal. Kalau kata mandi sebagai contoh wajib pada adat, iaitu makan banyak wajib kenyang, itu wajib tu hanya pada adat. Tapi pada akal, harus saja, boleh. Allah Ta'ala nak jadikan makan banyak tak kenyang pun boleh. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan mandi tak basah, boleh. Allah Ta'ala nak jadikan api itu tak membakar, tak menghanguskan, boleh. Tetapi kalau kata pada adatnya api itu membakar, ya, itu wajib. Tapi wajib pada apa? Wajib pada adat. Makan banyak kenyang, itu wajib pada adat. Tetapi pada akal harus. Begitu juga mustahil pada adat. Mustahil pada adat, kalau kata mandi tak basah, itu pada adat sahaja. Tetapi pada akal harus juga. Begitu juga benda yang harus pada adat pun dia termasuk di dalam perkara yang harus pada akal. Itu selesai kita membicarakan tentang hukum adat. Kita dah faham dah apa itu hukum syarak. Kita dah boleh beza dah hukum syarak tu macam mana. Kemudian kita dah boleh beza dah yang kata hukum adat itu macam mana pula. Bila dah selesai yang tu, baru kita boleh masuk pula pada membicarakan tentang hukum akal. Boleh kita bicara tentang hukum akal pula. Baik. Lalu ni kita nak faham pula, ni topik utama kita. Topik utama kita yang kita nak bahas pada kali ini iaitulah hukum akal. Ni saya bagi gambaran dululah. Bagi gambaran apa dulu. Nanti insya-Allah pada daurah yang akan datang kita akan ulang kaji balik. Baik, jadi bila kata hukum akal ni topik utama dia. Apa maksud hukum akal? Sebelum kita nak bahas apa itu hukum akal, kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan akal. Yang kata akal tu apa dia? Maka sebab itulah ulama menyatakan bahawasanya akal itu ialah nurun. Apa maksud nurun? Satu cahaya. Khalaqahu Allah Ta'ala fil qalbi, yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hati sanubari kita. Iaitulah satu cahaya yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hati sanubari kita. Nuruhu muttasilun bid-dimaghi,
Yang mana cahaya yang ada dalam hati kita ni muttasilun bid-dimaghi, dia berhubung dengan otak. Maka di situlah, pada otak ni lah kita berfikir. Maka sebab itulah kalau orang tanya akal tu di mana? Hakikatnya akal itu di hati kita. Khalaqahullahu ta'ala fil qalbi, yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hati. Walaupun kita duk kata akal kita duk di sini, memang sebab apa? Sebab kalau kita fikir pun memang di sini, tetapi hakikatnya dengan cahaya akal yang sampai kepada hati kita. Yang mana hati inilah tempat tersimpannya akal. Tempat tersimpannya akal kita. Baik, jadi bila kita faham yang kata akal itu apa dia, maka sebab itulah kita nak bahas pula yang kata hukum akal. Yang kata hukum akal ni macam mana? Iaitulah hukum, hukum yang diputuskan dengan menggunakan akal. Jangan kita faham hukum akal itu iaitulah hukum yang ada di akal kita. Itu salah. Sebab tu bila kita sebut hukum akal ni, dia cakap mudah. Orang panggil tasam, cakap mudah hukum akal. Jangan kita faham kata hukum akal iaitu hukum yang ada di akal kita. Itu bukan dia. Sebagai contoh, kalau kata masak nasi, masak nasi, itu cakap mudah. Kalau ikutkan masak apa? Kalau ikutkan masak beras lah baru jadi nasi. Tapi kita sebut masak nasi tu. Begitu juga kalau kita kata korek lubang. Nak korek lubang depa lah, dah di lubang dah. Patutnya korek tanah lah baru jadi lubang. Tapi kita tak sebut lah macam tu. Kita terus kata korek lubang. Begitu juga bila sebut kata hukum akal. Apa dia yang kata hukum akal? Bukan kata hukum duduk di akal, tetapi bila sebut kata hukum akal, iaitulah hukum yang kita putuskan dengan menggunakan akal. Hukum yang kita putuskan dengan menggunakan akal. Maka akal itu, yang kata akal itu sebagai alat untuk kita menghukum. Akal itu sebagai alat untuk kita yang menghukum. Bukan akal yang menghukum. Akal dia sebagai alat. Yang menghukum siapa? Yang menghukum kita. Sebagai contoh, kalau kata rumah kita tu gelap, tak ada karan. Kemudian kita ambil lampu suluh, kita ambil torchlight. Bila kita ambil torchlight tu, kita suluh tutup, nampak apa? Tutup nampak tikui sebagai contoh. Duk suluh dalam gelap tu, tutup nampak tikui. Bila kata nampak tikui tu, yang nampak tu lampu suluh tu ke ataupun kita? Yang nampak tu lampu suluh tu ke kita? Dah, bukan lampu suluh tu, kita. Habis tu lampu suluh tu sebagai alat untuk kita boleh nampak. Begitulah juga akal itu sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk kita menghukum. Sebab tu orang yang tidak ada akal, Allah Ta'ala tak kurniakan akal kepada dia, agak-agak dia boleh tak nak menghukum? Tak boleh dia nak menghukum, akal tak ada. Sebab tu bila kita ada akal, maka kita boleh menghukum. Sebab apa? Sebab akal tu sebagai alat untuk kita berfikir. Bila kita berfikir, maka kita boleh menghukum. Kalau kita tak boleh fikir dengan akal, akal tak berfungsi, maka kita tak dapat menghukum. Baik. Tapi kita nak hukum apa dengan menggunakan akal? Tu persoalan dia. Soalannya, kita nak hukum apa? Maka sebab itulah ulama menyatakan bahawasanya hukum akal itu terbahagi kepada 3. Yang pertamanya al-wujubu, yang keduanya wal istihalatu, dan yang ketiganya wal jawaz. Yang pertamanya wujub, yang keduanya istihalah, yang ketiganya jawaz. Itu kita nak hukum yang tu. Bila kita ada akal, kita ada alat untuk kita menghukum. Kita nak menghukum apa? Kita nak menghukum dengan 3 perkara. Yang pertama, kita nak menghukum dengan wujub.
Iaitulah kita nak menghukum dengan mesti. Kita nak menghukum dengan mesti. Kita nak menghukum mesti itu pada apa? Pada perkara yang apa? Yang kata kita nak menghukum dengan mesti itu, kita nak menghukumkan mesti itu pada perkara yang wajib pada akal. Nah, kita nak menghukumkan mesti itu pada perkara yang wajib pada akal. Wajib pada akal tu dia pula. Yang kata wajib pada akal. Wajib pada akal itu ulama kata apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Mana ni? Nah, bila sebut kata wajib pada akal ni, iaitulah akal tak boleh nak gambar, akal tak boleh nak fikir kalau kata benda tu tak ada. Sebagai contoh, akal tak boleh fikir kalau kata Tuhan tu tak ada. Akal tak boleh nak bayang, Tuhan tak ada. Aku tak boleh fikir lah macam mana Tuhan tu tak ada. Bila akal tak boleh nak berfikir, sebab alat, akal ni sebagai alat untuk kita menghukum. Nah, bila akal, yang mana alat kita ni tak mampu nak fikir kalau kata benda tu tak ada. Sebagai contoh, akal tak boleh nak fikir kalau kata Tuhan tu tak ada, maka kita menghukum. Kita menghukum dengan menggunakan akal kita. Kita menghukum kata apa? Mesti Tuhan tu ada. Maka bila kata mesti Tuhan tu ada, maka mesti itulah yang dikatakan hukum akal pada pembahagian yang pertama, iaitulah apa dia? Al-wujub. Nah, bila sebut al-wujub, maksud dia apa dia? Mesti. Maksudnya bila kata akal kita tak mampu fikir kalau kata benda tu tak ada, akal tak boleh fikir kalau kata Tuhan tu tak ada sifat qidam, akal tak boleh fikir kalau Tuhan tu tak ada sifat qudrah, akal tak boleh fikir Tuhan tu tak ada sifat iradah, maka kita menghukum dengan akal kita, mesti Tuhan tu ada. Mesti Tuhan itu bersifat qudrah, mesti Tuhan itu bersifat iradah. Maka mesti kita menghukum dengan mesti. Mesti itulah yang dikatakan hukum akal pada pembahagian yang pertama, iaitulah al-wujub, iaitulah mesti. Boleh faham tak ni, no? Baik. Kemudian pula, yang kedua pula. Yang keduanya, kita nak menghukum apa lagi dengan menggunakan akal kita. Yang keduanya, kita nak menghukum dengan tak terima, ataupun dalam bahasa Arabnya sebut apa? Istihalah. Al-istihalah. Kita nak menghukum dengan tak terima. Tak terima ni pada perkara yang apa kita nak hukum tak terima ni? Iaitulah pada perkara yang mustahil pada akal. Kita menghukum tak terima pada perkara yang mustahil pada akal. Ustaz, mustahil pada akal macam mana pula? Mustahil pada akal, ulama kata apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Iaitulah perkara yang tak dapat digambarkan oleh akal. Akal tak boleh nak fikir, akal tak boleh nak bayang kalau kata benda tu ada. Akal tak boleh nak bayang kalau kata benda tu ada. Sebagai contoh, akal tak boleh bayang kalau kata Tuhan tu lemah. Akal tak boleh nak bayang. Akal tak boleh nak bayang kalau kata Tuhan tu dua. Akal tak boleh nak bayang kalau kata Tuhan tu buta. Adanya buta, tak boleh bayang. Akal tak boleh nak bayang kalau Tuhan tu bisu. Bila akal tak boleh bayang, kata Tuhan tu lemah, kata Tuhan itu buta, kata Tuhan tu bisu, maka kita menghukum dengan akal kita. Kita menghukum dengan apa? Tak terima Allah Ta'ala itu lemah. Kita menghukum dengan akal kita, tak terima Tuhan tu buta. Kita menghukum dengan akal kita, tak terima Tuhan tu bisu. Maka tak terima itulah yang dikatakan sebagai hukum akal pada pembahagian yang kedua, iaitulah al-istihalah.
Boleh faham tak tuan-tuan? InsyaAllah saya nak boleh faham hukum akal ni betul juga. Betul juga. Tapi bila dah mengajar, alhamdulillah Allah Taala buka barulah nampak sikit. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang ketiganya, kita nak menghukum dengan apa? Dengan akal kita, dengan menggunakan akal kita ni kita nak hukum apa? Satu lagi, iaitulah kita menghukum dengan jawaz. Apa dia kita menghukum dengan jawaz? Iaitu kita menghukum dengan boleh. Jawaz ni maksud dia boleh. Kita menghukum dengan boleh. Nak menghukum boleh ni macam mana? Boleh ni pada perkara yang apa? Kita menghukumkan boleh itu pada perkara yang jaiz, iaitulah pada perkara yang harus. Mana dia perkara yang harus? Iaitulah makhluk. Makhluk ni, alam ni. Pasal apa kata makhluk? Sebab makhluk ni, alam ini, asal dia ada ke tak ada? Asal dia tak ada. Kita ni bukan asal ada, kita ni asal tak ada. Kemudian bila kita asal tak ada, kemudian kita ada balik. Asal kita tak ada, kemudian kita ada. Bila kita dah ada, tutup tak ada pula. Itulah mati pula. Bila dah mati, kemudian ada balik tak? Ada pula. Jadi kita ni asal tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada pula, kemudian ada pula. Maka kita menghukum dengan akal kita. Bila akal fikir, akal duk tengok kita ni, manusia ni, alam ni asal tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada pula, mati pula, kemudian ada pula, hidup di alam lain pula. Maka kita menghukum dengan akal kita. Hukum kata apa? Kita menghukum kata boleh alam ni terima ada, boleh alam ni terima tak ada. Jadi bila kita menghukumkan boleh, maka boleh itulah yang dikatakan sebagai hukum akal pada pembahagian yang ketiga, iaitulah jawaz. Apa maksud jawaz? Iaitulah boleh. Itu dia punya perbahasan tentang hukum akal. Jadi kita nak menghukum dengan mesti, kita nak menghukum dengan tak terima, kita nak menghukum dengan boleh, mau tak mau, itulah orang kata sebagai alat. Barulah kita boleh mengaji sifat wujud, baru kita boleh mengaji sifat qidam, baru kita boleh mengaji sifat baqa. Sebab apa? Sebab bila kita mengenal akan sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal yang kata wujud Allah Ta'ala itu macam mana, barulah kita boleh menghukum dengan akal kita, mesti Allah Ta'ala itu ada. Bila kata mesti Allah Ta'ala itu ada, tak terima Tuhan tu tak ada, baru kita boleh menghukum. Ni kita hukum akal pun kita tak tahu, kita nak menghukum apa dengan akal kita. Jadi macam mana kita nak mengaji sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang lain, bila kita duk mengaji sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, tapi kita tak boleh nak menghukum dengan akal kita, maka dia akan jadi sia-sia sahaja. Maka sebab tu ulama kata orang yang tak mengenal akan hukum akal ini, iaitulah orang gila. Orang yang tak erti hukum akal, orang yang tak kenal hukum akal ni orang gila. Tak ke pelik? Pasal apa yang kata gila? Pasal apa yang kata gila? Sebab bukan kata gila macam kita duk tengok kadang-kadang orang tak pakai baju apa semua berjalan tengah jalan, bukan macam tu. Bila kata gila ni, apabila kita ada akal tapi kita tak boleh nak menghukum kata Tuhan tu satu, orang ni gila. Dia ada akal tapi dia tak boleh nak menghukum kata Tuhan tu ada. Dia kata Tuhan tak ada, yang gila. Ada akal biar tak boleh fikir kata Tuhan tak, tapi kata Tuhan tak ada pula. Bila ada akal, sudah tentu orang dapat menghukum kata Tuhan tu ada. Tu yang kata orang yang tak kenal hukum akal, ulama kata orang gila. Jadi kita tak mau termasuk di kalangan orang-orang yang gila seperti mana kata ulama. Maka sebab tu bila kita ada akal, maka pastikan kita dapat menghukum pada perkara yang benar. Kita dapat menghukum, kita mesti itu macam mana? Mesti Tuhan tu satu.
kita menghukum tak terima Tuhan tu tak ada, tak terima Tuhan tu berbilang-bilang dan sebagainya. Itu yang kata kita nak kena mengenal akan hukum akal. Baik, insya-Allah. Selepas tu dah habis dah yang tu, barulah kita akan masuk pula, kita akan sambung pada daurah kita yang lain, iaitulah pada membincangkan tentang makrifah. Apakah yang dimaksudkan dengan makrifah? Iaitulah mengenal. Selesai dah kita bincang tentang hukum. Nah, kita bincang tentang hukum syarak, selesai. Kita bincang tentang hukum adat, dah selesai. Tentang hukum akal pun dah selesai. Bahkan kita boleh membezakannya. Kalau orang tanya wajib pada syarak tu apa dia? Nampak ada wajib pada syarak ni Allah Ta'ala tuntut suruh kita buat. Mau tak mau mesti kena buat. Kalau buat dapat pahala, tinggal berdosa. Okey. Kemudian wajib pada adat macam mana pula? Wajib pada adat, kalau kata makan banyak mesti kenyang. Kalau kata mandi mesti basah, wajib basah. Tu wajib pada adat. Nah, kalau kata wajib pada akal, iaitu apa dia? Itu akal tak boleh terima kalau kata benda tu benda tu tak ada. Bila akal tak boleh terima benda tu tak ada, maka kita menghukum dengan akal mesti Tuhan tu ada dan sebagainya. Tu beza di antara ketiga-tiga hukum. Jangan kita salah letak hukum. Baik, insya-Allah kita akan bincang tentang makrifah. Apakah yang dimaksudkan dengan makrifah? Nah, ada berapa syarat makrifah? Insya-Allah pada daurah kita yang akan datang. Jadi insya-Allah setakat itu dulu. Mungkin daurah kita tu saya akan maklumkan kemudian bila jadi insya-Allah banyak lagi lah. Nah, banyak lagi sebenarnya kalau nak ikutkan daurah. Nah, kalau kita buat sejam sini, lebih kurang dalam 12 kali lah, 12 kali ataupun 13 kali daurah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan dada kita. Kalau rasa tak berapa jelas lagi, ulang balik, tengok balik video ni, dengar balik macam mana yang kata maksud, yang kata wajib pada akal tu macam mana, mustahil pada akal tu macam mana. InsyaAllah. Jadi insyaAllah setakat itu dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.